Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Inwan Afika bin Wahid, nombor metrik 2748885. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai Telekom Malaysia. Organisasi Telekom Malaysia merupakan sebuah syarikat telekomunikasi terkemuka di Malaysia yang menyediakan pelbagai perkhidmatan telekomunikasi kepada pelanggan. Seperti organisasi lain, Telekom Malaysia juga menghadapi pelbagai isu dan masalah dalam pengurusan sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi. Dalam tugasan ini, kami akan mengenal pasti isu-isu tersebut dan melaksanakan diagnosis untuk mengetahui punca masalah yang berlaku. Okay, yang pertama, kaedah diagnosis yang kami gunakan dalam untuk mendiagnosis masalah-masalah yang berlaku di dalam Telekom Malaysia ialah bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang berlaku dalam organisasi Telekom Malaysia. Kaedah diagnosis yang akan digunakan adalah kaedah analisis SWOT ataupun SWOT analysis yang mengandungi strength, weakness, opportunities, threats. Kaedah ini membolehkan kita menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam konteks sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi organisasi. Seterusnya adalah perincian diagnosis. Terdapat 4 perincian diagnosis yang kami sediakan. Yang pertama adalah sumber manusia, yang kedua proses manusia, yang ketiga teknostruktur, yang keempat adalah strategi. Dalam sumber manusia, kita perlu mengenal pasti kelemahan seperti kurangnya latihan dan perkembangan yang mencukupi bagi pekerja, ketidakpedulian terhadap keperluan staf, kekurangan budaya, inovasi dalam organisasi. Perlu dianalisis juga kekuatan seperti kepakaran yang tinggi dalam industri dan juga dalam industri telekomunikasi serta keupayaan untuk menarik bakat terbaik dan kestabilan pekerja. Seterusnya, dalam proses manusia kita perlu menganalisis kelemahan seperti kelemahan dalam komunikasi organisasi, kekurangan mekanisme, pembelajaran organisasi dan kelewatan dalam mengambil tindakan pemulihan terhadap masalah. Kekuatan yang perlu dikenal pasti termasuk adanya kerangka kerja yang tersusun dengan baik, proses reka bentuk kerja yang jelas dan penggunaan teknologi dalam menjalankan operasi. Yang ketiga adalah teknostruktur. Dalam teknostruktur perlu diidentifikasi kelemahan seperti ketiadaan sistem yang terintegrasi dengan baik, kurangnya kesepadanan antara struktur organisasi dengan matlamat strategik dan ketidakcekapan dalam penggunaan teknologi. Kekuatan yang perlu dianalisis termasuk kepakaran dalam infrastruktur teknologi, keupayaan untuk mengadaptasi inovasi dan kepimpinan yang berpengaruh. Yang terakhir sekali adalah strategi. Dalam strategi, perlu dikenal pasti kelemahan seperti ketidakteraturan dalam penetapan strategi dan kekurangan penekanan pada pelanggan. Kurangnya pemahaman terhadap trend industri dan kekurangan strategi pemasaran yang berkesan. Kekuatan yang perlu diperinci termasuk pengetahuan yang luas dalam industri telekomunikasi, keupayaan untuk beradaptasi dan perubahan dalam persekitaran perniagaan dan kepakaran. Seterusnya, rakan saya akan membincangkan dengan lebih detail mengenai kaedah analisis data. Dipersilakan Nik Ahmad Najmi untuk membentangkan dengan lebih detail kaedah analisis data yang telah kita lakukan terhadap organisasi seperti Telekom Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan saya, Cik Iwan. Okey, nama saya Nik Ahmad Najmi bin Asam, nombor metrik 2744445. Okey, saya akan menerangkan tentang kaedah analisis data. Okey. Dalam menjalankan analisis data dalam konteks diagnosis isu-isu yang berlaku dalam organisasi Telekom Malaysia, okey, kaedah analisis data yang sesuai perlu digunakan. Okey, kaedah ini akan membantu kita memahami maklumat yang dikumpulkan secara mendalam dan merumuskan pendapatan yang relevan. Okey, dalam kaedah ini beberapa perincian perlu diberikan seperti berikutlah. Pertama, pengumpulan data. Kedua, pemerhatian dan penilaian.
Ketiga, pengolahan dan analisis data. Keempat, interpretasi dan penyimpulan. Untuk pengumpulan data, data yang berkaitan dengan sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi organisasi Telekom Malaysia akan dikumpulkan melalui pelbagai kaedah seperti temu bual, tinjauan, analisis dokumen dan pengumpulan data statistik. Kaedah temu bual boleh melibatkan interaksi langsung dengan pekerja, pengurus dan pihak pengurusan untuk mendapatkan input dan maklum balas tentang isu-isu yang berlaku. Tinjauan akan dilakukan melalui soal selidik untuk mengumpulkan pandangan secara kolektif. Analisis dokumen akan melibatkan kajian terhadap laporan dasar dan dokumen yang lain berkaitan. Pengumpulan data statistik pula akan melibatkan analisis data kuantitatif untuk memberikan pandangan statistik tentang situasi semasa dalam organisasi. Untuk pemerhatian dan penilaian pula, selain pengumpulan data melalui kaedah-kaedah tersebut, pemerhatian dan penilaian juga penting dalam analisis data. Dengan mengamati dan menilai situasi di tempat kerja, kita dapat mengumpulkan maklumat tambahan tentang isu-isu yang berkaitan dengan sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi. Pemerhatian akan memberikan pemahaman tentang amalan pekerjaan, interaksi dan antara pekerja dan keberkesanan proses. Penilaian ini akan membantu mengukur prestasi organisasi dan mengenal pasti kesenjangan dalam pelaksanaan sasaran dan matlamat strategik. Untuk pengolahan dan analisis data, setelah data dikumpulkan, proses pengolahan dan analisis data perlu dilakukan. Data yang diperoleh perlu dikaji secara teliti dan diorganisasi dalam bentuk yang relevan. Kaedah analisis data yang sesuai akan digunakan untuk mengenal pasti corak, hubungan, kecenderungan dalam data yang diperoleh. Ini melibatkan kaedah analisis statistik, analisis tematik dan analisis perbandingan. Penggunaan perisian analisis data juga dapat memudahkan proses pengolahan dan analisis data. Untuk yang keempat, interpretasi dan penyimpulan. Interpretasi dan penyimpulan data akan membantu kita memahami implikasi dari dapatan yang diperoleh. Melalui interpretasi, kita akan dapat mengenal pasti punca masalah yang tersembunyi, hubungan antara faktor-faktor yang dikenal pasti dan dampaknya terhadap prestasi organisasi. Penyimpulan akan membantu merangkumkan dapatan secara komprehensif dan memberi gambaran yang jelas tentang situasi semasa dalam organisasi. Untuk pelaksanaan intervensi yang berkesan, dalam menjalankan intervensi yang berkesan untuk mengatasi isu-isu yang berlaku dalam organisasi Telekom Malaysia, beberapa langkah perlu diambil untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Antara berikutnya, penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan intervensi yang berkesan. Penyediaan latihan dan pembangunan. Untuk mengatasi kelemahan dalam sumber manusia, intervensi yang berkesan adalah dengan menyediakan latihan dan pembangunan yang berkualiti bagi pekerja. Program latihan yang sesuai dan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab mereka perlu dibangunkan. Latihan ini dapat meningkatkan keupayaan pekerja, memperkukuhkan pengetahuan mereka dan membangun kebolehan untuk menghadapi cabaran dari semasa ke semasa. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan mekanisme pembelajaran. Untuk mengatasi kelemahan dalam proses manusia, intervensi yang diperlukan adalah meningkatkan komunikasi dalam organisasi.
Platform komunikasi yang efektif perlu diperkenalkan untuk memastikan aliran maklumat yang tepat dan cepat di antara pekerja, pengurus dan pihak pengurusan. Okey, selain itu mekanisme pembelajaran organisasi perlu diperkuatkan. Ini boleh melibatkan penubuhan program pembelajaran berterusan, seksi penyebaran pengetahuan dan mekanisme untuk belajar dari kesalahan dan pengalaman. Okey, yang ketiga, membangun budaya inovasi. Okey, untuk mengatasi kelemahan budaya inovasi dalam organisasi, intervensi yang berkesan adalah dengan membangun budaya inovasi yang kukuh. Ini boleh dilakukan dengan mendorong dan memberi sokongan kepada pekerja untuk memberi idea-idea baru dan menerapkan pendekatan inovatif dalam tugas harian mereka. Okey, apabila penubuhan ruang kerja kreatif, program insentif inovasi dan perubahan dalam proses pengiktirafan boleh merangsang budaya inovasi yang positif dalam organisasi. Okey, untuk yang keempat, penyelaras struktur organisasi. Okey, untuk mengatasi kelemahan dalam teknostruktur, intervensi yang diperlukan adalah untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan matlamat strategik. Ini boleh melibatkan penyemakan semula peranan dan tanggungjawab dalam organisasi untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanan. Selain itu, teknologi yang berintegrasi perlu diperkenalkan untuk meningkatkan kecekapan operasi lah. Okey, yang kelima, analisis pasaran dan penyesuaian strategi. Okey, analisis pasaran akan dia perlu dianalisis pasaran secara berkala dan penyesuaian strategi organisasi lah. Okey, analisis pasaran akan membolehkan organisasi memahami trend industri, keperluan pelanggan dan keadaan persaingan. Dengan pemahaman ini, strategi organisasi boleh disesuaikan untuk mengambil peluang pasaran dan menghadapi ancaman yang lebih berkesan. Okey, melalui pelaksanaan intervensi yang berkesan seperti yang diterangkan di atas, organisasi Telekom Malaysia akan dapat mengatasi isu-isu dalam sumber manusia, proses manusia, teknostruktur dan strategi. Intervensi yang direka dengan teliti dan dilaksanakan dengan berkesan akan membantu meningkatkan prestasi organisasi, memperbaiki keadaan dan menghadapi cabaran semasa dalam industri telekomunikasi. Untuk intervensi perubahan yang dicadangkan, pertama, pembentukan pasukan perubahan. Okey, untuk memulakan perubahan dalam organisasi penting untuk membentuk pasukan perubahan yang terdiri daripada wakil daripada pelbagai peringkat dalam organisasi lah. Okey, pasukan ini akan bertanggungjawab untuk menguruskan dan memantau pelaksanaan perubahan. Mereka akan jadi pemandu perubahan, memastikan keperluan semua pihak diambil kira dan menyokong proses perubahan secara keseluruhan lah. Okey, yang kedua, meningkatkan kesedaran dan kefahaman. Okey, intervensi yang berkesan dengan meningkatkan kesedaran dan kefahaman semua pihak tentang keperluan dan kepentingan perubahan lah. Komunikasi yang berkesan perlu diterapkan untuk menjelaskan alasan di sebalik perubahan, manfaat yang diharapkan dan bagaimana ia mempengaruhi pekerja dan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, pelaksanaan program latihan dan pembangunan. Okey, intervensi yang dicadangkan termasuk pelaksanaan program latihan dan pembangunan yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja. Okey, seterusnya peningkatan proses komunikasi. Intervensi yang penting adalah meningkatkan proses komunikasi dalam organisasi. Penyampaian maklumat yang jelas dan tepat waktu perlu ditingkatkan melalui penggunaan pelbagai alat komunikasi seperti platform digital, rapat berkala dan surat menyurat.
Komunikasi dua hala juga harus ditekankan untuk memastikan aliran maklumat yang lancar antara pengurusan dan pekerja. Okey, feedback dan mekanisme pelaporan perlu diperkenalkan untuk memperbaiki komunikasi dan melibatkan pekerja dalam proses pembuatan keputusan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Ismail, nombor metrik 274285. Saya ingin menerangkan tentang halangan-halangan perubahan dalam melaksana perubahan di dalam organisasi Telekom Malaysia. Terdapat beberapa halangan yang dihadapi. Memahami halangan-halangan ini adalah penting untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi mereka. Berikut adalah penjelasan terperinci secara ringkas tentang beberapa halangan yang mungkin timbul. Halangan-halangan yang mungkin timbul, yang pertama adalah rintangan budaya dan kebiasaan lama. Yang kedua adalah ketidakpastian dan ketiadaan keyakinan. Dan yang ketiga, kurangnya kesedaran dan pendidikan. Yang keempat, kekurangan sumber dan sokongan. Dan yang kelima adalah perlawanan dari pihak pengurusan dan kepemimpinan. Dan yang keenam, keperluan perubahan struktur dan proses. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tindakan mengatasi halangan perbuatan. Dalam mengatasi halangan-halangan perubahan yang mungkin timbul dalam organisasi Telekom Malaysia, beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Saya terangkan dengan secara ringkas, iaitu yang pertama, komunikasi yang efektif dan terbuka. Yang kedua, pembinaan kesedaran dan pendidikan. Yang ketiga, pembangunan budaya organisasi yang mendukung. Yang keempat, melibatkan dan mendapatkan sokongan pihak pengurusan dan kepemimpinan. Dan yang kelima, pengguna pendekatan bertahap. Yang keenam, penyediaan sumber dan sokongan yang mencukupi. Dan yang ketujuh, pembinaan kesediaan dan ketangkasan menghadapi perubahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesimpulan yang dapat dibuat oleh kami berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap isu-isu dalam organisasi Telekom Malaysia dari segi sumber manusia, proses menusa, teknostruktur dan strategi. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, terdapat kelemahan dalam sumber manusia seperti kurangnya latihan dan pembangunan, ketidakpedulian terhadap keperluan staf dan kekurangan budaya inovasi. Proses manusa menghadapi kelemahan dan komunikasi organisasi, kekurangan mekanisme pembelajaran organisasi dan kelewatan dan mengambil tindakan pemulihan. Transstruktur menghadapi kelemahan seperti ketiadaan sistem yang terintegrasi dengan baik dan kurangnya kesepadanan dengan matlamat strategi. Strategi juga menghadapi kelemahan dalam penetapan yang teratur, kurangnya pemahaman terhadap trend industri dan kekurangan strategi pemasaran yang berkesan. Untuk mengatasi halangan-halangan ini, beberapa intervensi perubahan dijangkakan. Pertama, perlu disediakan latihan dan pembangunan yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Komunikasi yang efektif dan terbuka juga harus diperkenalkan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang perubahan yang diusulkan. Selain itu, perlu dibina budaya inovasi dan mengadakan penyesuaian dalam struktur organisasi dan strategi organisasi. Namun, dalam melaksanakan perubahan ini, terdapat halangan yang mungkin dihadapi seperti resistensi budaya dan kebiasaan lama, ketidakpastian serta kekurangan sumber dan sokongan. Oleh itu, penting untuk mengambil tindakan yang sesuai
untuk mengatasi halangan-halangan ini seperti komunikasi yang efektif, pendidikan melibatkan dan mendapatkan sokongan dari pihak pengurusan dan kepimpinan serta menyediakan sumber dan sokongan yang mencukupi. Dalam kesimpulannya, perubahan yang diperlukan dalam organisasi Telekom Malaysia memerlukan intervensi yang terperinci dan holistik. Dengan mengatasi halangan-halangan perubahan, organisasi akan dapat diperbaiki prestasinya, meningkatkan adaptasi, terdapat perubahan dalam industri telekomunikasi dan mencapai kejayaan pada jangka panjang. Terima kasih.